Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Yang di mana hari ini ialah minggu last. Kita sebelum naik ke sekolah. Jadi hari ini awak boleh dengar suara Ustazah dalam video ya. Lepas ni kita akan berjumpa bersemuka insya-Allah. Baiklah, sebelum ni awak dah belajar ya maksud pekerja produktif yang di mana ada dalil Al-Quran, ada dalil hadisnya. Jadi, hari ini awak akan belajar berkenaan faktor yang mempengaruhi produktiviti kerja. Apakah faktor yang menyebabkan kerja itu lebih produktif lah lagi. Baiklah, kita tengok pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti kerja. Kita kalau tengok dekat buku teks muka surat 3 lah. Okey, apakah faktor yang menyebabkan ataupun yang mempengaruhi kerja seseorang? Okey, kita tengok pada yang pertama ialah pendidikan. Jadi, bila kita ada pendidikan, ada ilmu, maka lebih mudahlah kerja kita. Lebih mudah faham, lebih cepat kita buat kerja. Yang kedua, ada amalan kemahiran dan juga latihan. Latihan ni apa? Kita mesti didedahkan dengan cara bekerja yang terbaik. Jadi, bila kita dah tahu cara kerja yang terbaik, dah ada latihan, maka kita akan buat kerja lebih sempurna. Okey, yang ketiga ialah sikap dan juga etika kerja. Maksudnya dalam ketepatan waktu. Dari segi waktu memang perlu sharp. Kena ikutlah. Kalau masuk kerja pukul 8 atau 9, pergi pukul 8 atau 9. Jangan pukul 8 baru gerak dari rumah. Kalau masuk kerja pukul 8, pukul 7, 7.30 dah gerak dari rumah. Kita dah boleh tahulah. Kita dah boleh tahu sama ada jalan yang kita nak lalu tu jam ke tidak. Kalau jam, kita bergerak awal. Itu sikap dan juga etika kerja lah. Seterusnya, tahap pendapatan. Keselamatan sosial, keselamatan dalam ketika bekerja sangat penting ya. Yang keenam ialah teknologi. Seperti mana yang awak sedia maklum, zaman sekarang ini adalah zaman teknologi yang mana kita didedahkan dengan IT. Bila bukan lebih cepat, lebih pantas. Sebab kita banyak menggunakan IT lah, komputer. Seterusnya, suasana sosial, tempat kerja tu, pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kita kena jagalah perbatasan antara lelaki dan perempuan di tempat kerja. Okey. Antara bos dengan pekerja macam mana, itu adalah suasana sosial lah dalam pekerjaan. Yang ke-8 ialah motivasi. Motivasi ini contohnya macam kita ni setiap hari tak semestinya kita akan rasa seronok kan pergi tempat kerja. Jadi kita perlu motivasi diri kita. Motivasi diri kita bahawa aku hari ni bekerja kerana Allah. Aku bekerja kerana Allah, nak dapatkan rezeki yang halal. Aku mesti buat kerja yang diamanahkan. Supaya rezeki yang kita dapat itu adalah halal. Baiklah, kita tengok pada punca produktiviti orang Islam rendah. Apakah punca yang menyebabkan produktiviti orang Islam ni rendah? Yang pertama. Baiklah, kita tengok pada punca produktiviti orang Islam rendah. Apakah yang menjadi puncanya produktiviti orang Islam rendah? Yang pertama, kita tengok pada buku teks, jumlah orang Islam yang terlibat dengan perusahaan dan perniagaan masih sedikit. Contohnya dalam perusahaan makanan halal. Kita makanan halal ni seperti mana yang awak maklum adalah perkara yang sangat perlu dititik beratkan kerana ia menjadi darah daging kita. Makanan yang halal akan menjadikan seseorang tu amalannya mudah diterima. Anak-anaknya dengar kata, hati mudah terbuka. Jadi faktor makanan ini perlu dititik beratkan terutamanya bagi mereka yang beragama Islam. Jadi kita perlulah serta dalam perusahaan yang melibatkan makanan halal. Sebab apa? Kita memang kena jaga makanan ni. Bukan memang sedap makan tak. Kita kena perlu tahu apakah yang masuk dalam perut kita ni.
Yang kedua, kurang pengetahuan dan pengalaman akan menyebabkan rendah daya kreativiti iaitu daya reka dan tidak inovasi. Tidak inovatif iaitu kebolehan mereka cipta. Ya. Bila kita kurang pengetahuan dan kurang pengalaman, maka kita nak buat sesuatu itu kita macam tak tahu kan, sebab kita tak ada pengalaman. Jadi daya kreativiti kita ni kurang. Melainkan kalau awak memang banyak pengalaman, pengetahuan, maka akan lebih mudahlah awak untuk mereka cipta sesuatu. Jadi macam mana nak dapatkan pengalaman tu? Kita kena banyakkan belajar. Belajar, tengok orang buat. Okey. Jadi okey. Macam contoh macam awak ada kereta kan, kereta awak rosak. Awak tak pandai betulkan, awak mesti pergi mekanik kan, pergi betulkan dekat bengkel. Awak jangan hantar semata-mata. Awak tengok apa yang mekanik tu betulkan. Jadi dekat situ awak tahu. Dan kalau saya akan tengok YouTube dulu. Okey, saya akan Google lah apa masalah kereta saya. And then saya akan tengok Google. Lepas tu esoknya saya pergi bengkel kan. Saya pergi bengkel dan saya tanyalah dengan uncle tu, tanya apa masalah kereta saya ni. Okey, kalau dia kata macam ni, okey kita belajar. Okey macam ni caranya. Kita belajar. Kita jangan tak nak belajar, jangan hantar bengkel, hantar semata. Tapi kita tak tahu apa yang dibuat. Okey, kita kena tahu. Okey, nombor 3, kurang menyedari bahawa perusahaan dan perniagaan juga merupakan ibadat dan amal soleh. Malah menjadi fardu kifayah kepada orang tak sedar bahawa kita jangan ingat bahawa ibadah ini hanya solat semata. Tidak. Awak pergi mencari rezeki, bekerja kan, semua tu adalah ibadat. Ya, okey. Awak jangan ingat awak nak buat kerja dekat rumah tu solat semata tu ibadat tau. Tidak. Bekerja itu juga ibadat. Sebab apa? Awak mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Jadi sebab itulah Ustazah cakap tadi, motivasi pagi sebelum pergi kerja kita kena motivasi diri kita. Saja aku bekerja hari ini kerana Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki yang halal. Okey, setakat ni faham Kita tengok pada buku teks muka surat 4. Nombor 4, kurang galakan dan sokongan daripada orang Islam sendiri. Ya, kita ni kebanyakannya ada iri hati. Kita cuba kurangkan ataupun buanglah sikap iri hati terhadap kejayaan seseorang. Bila kawan kita berasa macam iri hati, kita patutnya jumpa dia, macam mana kau boleh jadi pandai ya? Engkau ajarlah aku. Macam saya duduk asrama. Kita dalam asrama ni, kita kan tak ada TV, tak ada apa kan masa saya lah dulu. Jadi kita berkawan dengan kawan-kawan yang pandai. Kawan-kawan yang pandai supaya kita ni boleh turut serta belajar. Tengok cara belajar macam mana. Yang saya tengok dia orang cara belajar ni ada study group kan. Cara saya, mula-mula saya akan belajar dengan kawan-kawan. Lepas tu saya belajar sendiri. Dan lepas belajar sendiri, saya akan ajar kawan-kawan saya. Awak jangan fikir awak ajar kawan awak, nanti kawan awak pandai, nanti awak kalah ke. Jangan. Awak fikir apabila kita mengajar orang, kita akan lagi banyak ilmu lagi dapat. Ya, saya dapat dia punya bagusnya belajar. Kesan dia masa saya tingkatan 3, masa saya ajar kawan-kawan saya geografi. Jadi kan geografi kan ada belajar peta, kawasan-kawasan tu kan. Saya ajar kawan-kawan saya menggunakan formula. Jadi dekat situ bila saya ajar kawan-kawan saya dapat melihat tahap kefahaman saya. Kalau saya tak mampu nak mengajar kawan saya, maksudnya saya tak faham. Okey. Dan bila kawan awak dah pandai, insya-Allah awak akan berasa bangga dan happy. Tak sia-sia awak ajar kawan-kawan awak. Okey, jadi jangan kedekut ilmu. Okey, yang kelima, tidak menyedari peranan orang Islam sebagai pelopor, penggerak dan pemimpin dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam bidang perniagaan. Ya.
kita tidak sedar bahawa orang Islam ni yang sebenarnya adalah sebagai pelopor. Sepatutnya orang Islam ini kan ramai kan. Sepatutnya orang Islam ni sebagai pengeluar, penggerak. Kita fikir, oh tak apalah, dah ada orang lain yang gerakkan, aku ni follow je. Tak. Kita sebenarnya sebagai orang Islam, kita adalah penggerak yang memikirkan apakah tindakan seterusnya. Itu adalah sebenarnya tindakan ataupun tugasan sebagai orang Islam lah, sebagai seorang pemimpin. Okay. Sekarang kita tengok pada cara untuk meningkatkan produktiviti orang Islam. Macam mana kita nak meningkatkan hasil kerja kita untuk menjadi lebih baik, produktiviti semakin bagus. Okey, yang pertama, tidak membuat perkara yang sia-sia dan membuang masa. Ya. Awak jangan buat sesuatu perkara tu yang sia-sia. Awak rasa macam tak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan keuntungan, maka awak jangan buang masa. Okey. Yang kedua, tidak mengabaikan kewajipan kepada Allah. Ya, itu yang sebenar-benarnya. Kita walau sibuk macam mana pun, kita jangan lalai kewajipan kepada Allah. Solatlah, solat. Awak kejar akhirat, insya-Allah dunia kejar awak. Awak nak berjaya kan? Awak kejar akhirat. Awak buat amalan akhirat, tapi jangan akhirat saja, awak kena usaha jugalah. Maksudnya, kalau awak kejar dunia sahaja, akhirat awak tak dapat. Kalau awak kejar akhirat, insya-Allah dunia akan follow awak, akan kejar awak. Jadi semakin banyaklah awak beramal kebajikan, beramal soleh kepada Allah, semakin berjaya awak, insya-Allah. Okey, jadi dah tinggi mana macam mana pun kita, dah berjaya macam mana pun kita, jangan mengabaikan kewajipan kepada Allah. Solat 5 waktu perlu laksanakan satu hari. Okey, setiap harilah kena solat. Okey, wajib. Tinggalkan berdosa besar. Okey. Yang ketiga, cara meningkatkan produktiviti orang Islam ialah datang lebih awal ke tempat kerja. Macam saya cakap tadi lah, kalau tempat kerja tu kena masuk pukul 8, jangan pukul 8 baru awak gerak dari rumah. Awak kena jadi seorang yang tepati masa. Saya memang sangat sensitif dari segi masa ni. Kalau janji dengan saya pukul 8 awak mesti dah ada kat tempat saya. Dan saya, insya-Allah, saya akan tepati janjilah. Saya memang dari segi masa, saya memang cerewet sikit lah. Sebab kita ni masa ni, kita tak tahu orang yang menunggu kita ni ada lagi kerja lain nak buat. Bukan nak tunggu kita semata kan. Jadi, kita mudahkan orang lain dan insya-Allah Allah akan mudahkan kita. Jangan susahkan orang. Kita kau akan susah. Jadi, kita hidup ni simple. Jangan susahkan orang. InsyaAllah aku pun tak susah. Jadi kita mudahkan orang. Hidup kita mudah. Simple. Sangat simple. Okay. Lagi satu, fokus pada satu-satu tugas. Ya, sekiranya diberikan tugas, selesaikan satu-satu. Cuba bertenang, selesaikan satu-satu. Jangan, banyaknya, serabutlah banyak kerja. Ya, memang zaman sekarang kerja memang banyak. Jadi, cara untuk kita tidak serabut, macam Ustazah ada sediakan satu buku nota yang di mana Ustazah akan tulis kat note. Kalau tak pun awak dekat handphone ada note kan, awak tulis kat situ. Apakah tugasan yang awak belum laksanakan? Jadi awak tak pening kepala. Macam homework awak banyak kan, awak sampai terlupa. Jadi tulis. Homework hari ni sirah, tauhid, bahasa Arab. Okey. Yang dah siap awak tik. Jadi awak tak tension, awak tak terfikir-fikir. Apa lagi kerja sekolah belum buat. Tak, awak tulis. Ada tangan, ada buku, semua tulis. Setiap awak tulis tu semua pahala tu. Sebab apa pahala? Sebab awak nak menyelesaikan tugasan, iaitu tanggungjawab awak sebagai seorang pelajar. Jadi buatlah macam tu supaya awak tak pening. Seterusnya, elakkan membuat 2 kerja dalam satu masa. Ya, elakkanlah buat 2 kerja dalam satu masa. Sebab apa? Sebab buat kerja dalam satu masa ni agak serabut kan? Tapi kalau awak mampu teruskan. Sebab zaman sekarang ni memang kebanyakannya membuat 2 kerja dalam satu masa. Okey, yang seterusnya, dahulukan kerja mengikut keutamaan. Contoh Ustazah bagi. Ustazah ialah seorang guru dan juga Ustazah ada kerja yang kedua ialah sebagai seorang peniaga. Jadi, apakah tugasan hakiki Ustazah? Ialah seorang guru. Jadi, Ustazah perlu dahulukan tugasan Ustazah
yang pertama. Setelah selesai tugasan sebagai seorang guru, barulah ustazah boleh melaksanakan kerja yang kedua sebagai seorang peniaga. Jadi kita kena utamakan kerja yang hakiki, insya-Allah. Sambungan dia. Jadikan kerja berat sebagai satu ujian. Ya. Bila kita mendapat kerja tugasan yang berat yang kita tak mampu, tapi kita kena ingat itu adalah satu ujian. Mungkin kerja berat kita ini berbaloi bila kita dapat dinaikkan pangkat, selain daripada pangkat ni, bila kita banyak kerja, kita sebenarnya banyak belajar. Makin banyak kerja, banyak belajar. Oh, okey, sebelum ni awak tak tahu nak buat sesuatu tu kan. Bila awak dah belajar, oh macam gini kerjanya. Jadi, pengalaman daripada pekerjaan berat yang awak telah laksanakan, ia akan memberikan satu keistimewaan lain yang di mana awak dah biasa dengan kerja-kerja tu. Sebab awak dah pernah belajar kan benda-benda macam tu. Jadi seterusnya cara nak meningkatkan produktiviti orang Islam ialah memberi latihan dan motivasi kepada pekerja. Ya. Ketika di tempat kerja, sebagai seorang ketua, kita perlu memberikan latihan. Kita jangan cakap pekerja kita tahu semua. Walaupun orang tersebut mempunyai tahap pembelajaran yang tinggi, ia perlu juga untuk memberi latihan. Ia perlu juga untuk diberikan latihan. Sebab dia orang baru kan. Tak orang baru pun, tetap kena bagi latihan dan motivasi kepada pekerja. Kita jangan marah pekerja. Marah yang mengakibatkan pekerja kita ni benci dengan kita. Sampaikan pekerja ni tak nak pergi tempat kerja. Pergi kerja dengan keadaan hati yang terseksa. Jangan. Kita sebagai seorang ketua, kita kena faham situasi pekerja kita. Dan pekerja juga perlu faham situasi ketua. Kan Ustazah dah cakap, kita mudahkan orang, orang mudahkan kita. Jadi kalau bos cakap, ketua cakap, kena hantar pada tarikh-tarikh tersebut, maka hantarlah. Macam cikgu cakap dengan awak. Sirah, hantar hari ini. Hantar esok. Awak hantar esok. Jadi tak ada masalah. Kalau awak tak hantar tugasan, ia mendatangkan permasalahan. Bukan saja pada ustazah, pada awak juga. Yang di mana permasalahannya ialah awak akan ketinggalan pelajaran. Yang ustazah pula, tak bolehlah nak undur balik kan. Ustazah mesti kena teruskan pembelajaran. Jadi ustazah, laksanakan tugas sebagai guru dan awak laksanakan tugas sebagai seorang pelajar. Okey? Seterusnya bersungguh-sungguh dan istiqomah. Jadi melaksanakan tugasan dengan baik itu secara bersungguh-sungguh lah. Bukan kerana depan bos kita nak buat baik, belakang bos kita malas, tak. Kita buat semua ni kerana Allah dan rajinlah kerana Allah dan sentiasa istiqomah untuk melakukan kebaikan. Jadi satu, alhamdulillah. InsyaAllah minggu hadapan kita berjumpa di sekolah. Ustazah akan ajar awak dah pelajaran 2, adab ketika berjual beli. Dalam berjual beli pun ada adab. Jadi insyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.